Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Hai Fatimah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Iman. Baiknya kawan-kawan. Nak tahu tak, amalan kebaikan kawan-kawan ditulis oleh malaikat rakib. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak, malaikat Munkar Nakir ditugaskan untuk menyoal manusia di dalam kubur. Ismi Insyirah, kawan-kawan mesti kenalkan malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah untuk meniup sangkakala apabila tiba waktu hari kiamat. Saya Salwa. Jangan curi barang tu. Kawan-kawan nak tahu, setiap amalan keburukan kawan-kawan akan dicatat oleh malaikat Atid. Saya Batisha. Kawan-kawan tahu tak apa tugas malaikat Mikail? Tugas dia ialah menurunkan rezeki dan hujan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Tullabi. Naam. Kita berjumpa kembali dan bersua kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Kita masih lagi meneruskan tadabbur kita, penerokaan ayat kita dalam surah Ali Imran, ayat pada hari ini insya-Allah ayat ke-174 sehingga 175. Dan hari ini kita nak pilih untuk membacanya adalah adik Salwa. Silakan adik Salwa. Mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Masya Allah, boleh pun. Dua mantap untuk adik Salwa. 1, 2, 3. Mantap. Cuma di sini kita nak tegaskan bahawa huruf dhad termasuk tak huruf qalqalah, tuan-tuan di rumah? Termasuk tak adik-adik di studio? Termasuk dhad huruf qalqalah. Maknanya kita bacalah wallahu dzu fadlin azim. Begitu ke? Tak. Ya, dhad tidak termasuk huruf qalqalah walaupun ada kita baca tu macam mudah je nak diqalqalahkan, tetapi tidak termasuk. Huruf qalqalah adalah baju dah kotor. Bajim dal qafta. Baju dah kotor. Ya. Ataupun orang sebut qafta bajim dal qutbujad. Boleh kedua-duanya. Yang bertanda sukun ketika mana waqaf ataupun berhenti. Tetapi disebabkan qafta bajim dal ataupun baju dah kotor tidak termasuk di antara huruf-huruf qalqalah itu adalah dhad, maka jangan sekali-kali diqalqalahkan dan dipantulkan bacaannya. Maka ada dua huruf dhad di sini. Mari sama-sama kita betulkan bacaan huruf dhad. Wattaba'u ridwanallah. Semua. Wattaba'u ridwanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu dzu fadlin azim. Semua. Wallahu dzu fadlin azim. Ada yang terlepas lagi tu. Fadlin. Tak nak de sikit-sikit ya. Kemaskan. Fadlin azim. Semua. Fadlin azim. Kita dengarkan pula bacaan daripada adik kita yang kedua, iaitu adik Asma. Silakan Asma. Jangan terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Suara macam rocker-rockers je gitu ya. Serak-serak basah ya. Okey, dan Ustaz nak tegaskan pada huruf seperti biasa yang tiada dalam huruf rumi di sini pada ayat yang 175 tadi yang Sarah lagi. Siapa nama? Asma bacakan tadi huruf kha. Tak ada ya. Jadinya kha ini bila dia berbaris di atas tambah pula selepasnya huruf mat iaitu alif, dia ranking yang paling tebal untuk ditebalkan. Huruf-huruf tebal tu confirm dah. Jadinya di sini ada perkataan fala takhafuhum. Dia tak boleh baca fala takhafu. Betul lah tetapi kurang tepat. Yang tepatnya fala takha. Tu yang paling tebal dalam ranking-ranking ketebalan dia ada 5. Dia punya ranking.
Yang pertama sekali huruf-huruf yang tebal isti'la, selepasnya ada huruf alif dan sebelumnya berbaris di atas. Beginilah fala takhafum, takhafu. Jadi jangan baca fala takha. Itu makhraj dah betul tapi sifat kurang tepat. Mari kita betulkan sama-sama. Fala takhafuhum. Semua. Fala takhafuhum. Itu yang kita fokuskan pada hari ini. Huruf kha yang bergabung dengan huruf mad alif dan sebelumnya berada di atas ditebalkan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tullabi. Naam. Kita akan fokuskan ayat yang kita baca ini pada satu tajuk yang mudah sahaja yang berkaitan dengan makhraj yang kita betulkan. Takhafuhum wa khafuni. Apa benda kha ni Ustaz? Kita ambil satu tajuk yang namanya takutkan Allah. Takutkan siapa? Allah. Takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan ceritakan bagaimana satu kisah yang menarik selepas daripada ini. Terus setia bersama kami tentang seorang yang sangat takutkan Allah. Sehingga dia insaf daripada nak terjebak kepada gejala zina. Terus bertaubat dan mati dalam keadaan takutkan Allah. Terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tahmid. Alhamdulillah. Dengar kemudian. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Ketika mana suasana perang yang kita bacakan sebelum ini, ada kadang-kadang umat Islam menang, kemudian berperang kembali. Bukan umat Islam ni suka berperang, tapi dirakamkan cerita ini. Maklumlah perang ni satu benda yang besar, maka terakam. Tetapi bukan menunjukkan bahawa Islam ni suka berperang, tetapi orang yang cari pasal dengan orang Islam. Ketika mana umat Islam dah menang sebagai contoh dalam perang Uhud, kemudian syaitan cuba menakut-nakutkan. Syaitan mengapi-apikan lagi dengan hasutan orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan bala tentera yang besar. Takutlah wahai orang Islam kepada bala tentera yang besar ini. Syaitan pun api-apikan lagi. Tetapi orang yang iman, yang kukuh imannya, mantap akidahnya, dan hanya takut kepada siapa? Allah. Dia tidak takut akan ugutan ini, melainkan terus bersiap sedia sahaja. Dia terus bersiap sedia untuk menentang. Dan sungguh pelik orang Islam ini. Dia memang suka berperang. Dan mana-mana musuh Allah tidak pernah tengok bangsa yang sangat pelik. Yang dia bangsa orang Islam ini memang berperang nak mati. Sebab mereka memburu satu mati dinamakan mati paling mulia. Mati syahid di jalan Allah. Maka ketika itu iman mereka bertambah kuat. Dia tidak takut kepada selain daripada Allah. Dan mereka hanya takutkan siapa? Allah. Takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Ustaz, ada satu cerita seperti mana yang dijanjikan tadi. Bagaimana di zaman salafun soleh, zaman sebelum daripada ini, orang-orang yang soleh, ada seorang lelaki yang sudah tertambat hatinya dengan seorang perempuan wanita yang cantik. Ya, bukan sahaja cantik, dia terpikat, maka dia cuba mengekori perempuan tadi. Bila mengekori perempuan tadi, ke mana-mana dia pergi, kebetulan perempuan ini berada dengan kabilah-kabilah dan kafilah-kafilahnya menuju ke satu tempat. Sampailah kabilah-kafilah ini berhenti di satu padang pasir di tengah malam yang hening. Ketika itu semua rombongan dan kafilah-kafilah yang membawa barang dagangan dan sebagainya telah berehat dan tidur tengah malam. Perempuan ini tidak tidur lagi. Begitu juga dengan lelaki tadi yang sentiasa menunggu peluang. Bilakah masanya untuk mencurahkan isi hatinya? Bila sampai tengah malam, ketika itu lelaki itu pun datanglah kepada perempuan tadi. Dia kata, dan mencurahkan segala isi hatinya dengan kata-kata yang romantik. Semenjak Kakanda berjumpa Adinda, cinta Kakanda kepada Adinda bagai paku lekat di papan. Begitulah lebih kurang cara dia mengeluarkan isi hatinya. Ketika itu dia kata, semua dah tidurlah. Apa kata kebenaran perempuan tu kata, betul. Semua telah tidur. Perempuan tu tiba-tiba seolah-olah memberi respon yang baik kepada lelaki yang sudah mula hendak membuat jahat dan berniat jahat kepada perempuan yang cantik tadi. Maka bila perempuan tu kata, ya, semua dah tidur, maka dia bawa lelaki itu pergi round ke kemah-kemah dan kafilah-kafilah yang ada dan memastikan mereka tidur. Kemudian bila setelah mana mereka memastikan semua telah tidur, perempuan itu pun berkata, benar mereka telah tidur. Namun perempuan itu bertanya kepada lelaki, apa pendapatmu wahai orang muda tentang Allah? Apakah dia tidur pada saat ini? Lelaki tadi tiba-tiba pucat muka dia, dia rasa takut. Dia kata, Allah tidak tidur. Bahkan Allah tidak diserang pun penyakit mengantuk.
Lalu perempuan tu dia tutuh lagi. Dia kata, sesungguhnya zat yang tidak tidur dan tidak pernah akan tidur selalu melihat kita walaupun orang lain tidak melihat kita. Ketika itu lelaki itu dia rasa takut, dia rasa gemetar, dan ketika itu lelaki itu meninggalkan perempuan tadi, balik ke kampungnya dalam keadaan takut. Istighfar, dia kata, ya Allah, aku nak buat kejahatan walaupun orang lain tak nampak, tetapi aku lupa yang Kau Maha melihat, ya Allah. Dia terus bertaubat, beristighfar. Tak lama kemudian dia telah mati dengan ketakutan dia. Hasil daripada peristiwa tersebut, tak lama kemudian orang kampung tempat dia yang tengok dia mati dalam keadaan macam ketakutan tersebut bermimpi. Biasanya mimpi-mimpi ini ada banyak kategori. Mimpi daripada Allah, itu biasanya mimpi orang-orang yang soleh. Mimpi daripada syaitan, mimpi yang tidak benar. Yang ketiga, mimpi daripada psikologi kerana bawaan dan terikut-ikut psikologi. Tetapi kebiasaannya mimpi orang-orang yang soleh yang baik ini adalah mimpi yang benar. Orang kampung dia kebanyakan orang soleh termimpi yang dia ni menjelma ketika mana dia alam kubur. Ketika itu orang kampung bertanya, apa yang Allah telah lakukan kepada engkau dengan aku tengok engkau ni lain macam je. Apa yang telah Allah lakukan kepada engkau? Tiba-tiba lelaki yang hendak berzina dengan perempuan tu tadi, dia kata, aku rupanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sifat ketakutan aku yang bersangatan kerana dosa yang telah aku lakukan dengan perempuan tadi. Maka ketika itu, Masya Allah, Rasulullah bersabda, menegaskan lagi bahawa hamba, mana-mana tubuh hamba yang menggigil kerana takutkan siapa? Allah. Kerana takutkan Allah, dosa-dosanya berguguran seperti daun-daun yang berguguran daripada pokok-pokoknya. Inilah seseorang yang benar-benar takutkan Allah apabila dia mengetahui, berilmu dan mengenal sebenar hakikat siapakah dia Allah. Itu sebab Allah tegaskan dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang benar-benar takutkan Allah adalah di kalangan orang-orang yang mengetahui ataupun ilmuwan ataupun ulama. Bayangkan kalau kita kenal Allah, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah berkuasa menghancurkan bumi, bintang-bintang, matahari, bahkan planet-planet yang menempatkan bintang-bintang ini adalah langit. Langit yang sebesar-besar itu meletakkan ataupun menempatkan bintang-bintang dan planet itu pun akan pecah. Kalau pinggan dipecahkan kat lantai adik-adik tuan-tuan, kita rasa bingit. Tapi bayangkan matahari ataupun langit yang begitu besar, makhluk ciptaan Allah, pecah dan digulung pada hari kiamat. Kemudian Allah ciptakan singa yang begitu ganas, ular yang mempunyai bisa, dan Allah mengetahui apa yang berada di belakang dinding sana, dan Allah mengetahui segala-gala yang berada di dalam hati kita, yang terniat, yang belum diniat, dan segala-galanya. Apabila orang yang mengetahui ini kenal, itulah dia Allah, maka timbul perasaan takut seperti mana cerita tadi. Benarlah Allah berfirman, orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang yang mempunyai ilmu dan ulama. Oleh sebab itu, terus setia bersama kami untuk mendalami ilmu, agar akhirnya kita hanya takut bukan pada manusia, tetapi hakikat takut yang sebenar. Takut kepada siapa? Allah. Takbir. Allah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Semoga kita tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala dan terus setia bersama kami. Jangan ke mana-mana selepas ini kita dengar pesan Atuk dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah, dan terima kasih kepada cucu-cucu Atuk di hadapan sana, kepada cucu-cucu Atuk yang lanjut usia sana, yang masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih kepada cucu-cucu Atuk dalam studio. Terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah menjelaskan panjang lebar tentang maksud ayat yang kita baca tadi, di mana Ustaz Zamri menekankan soal di mana kita dikenakan supaya takut kepada siapa? Allah. Takut hanya kepada Allah sahaja. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, Atuk nak tanya cucu dunia ya. Kita dunia takut siapa sebenarnya? Takut Allah ke takut siapa? Allah. Betul takut Allah? Betul. Tak takut hantu? Tak. Tak takut hantu? Tak. Semua cucu Atuk takut hantu. Ya, sebenarnya kalau Atuk lihat hari ini, boleh katakan semua cucu-cucu Atuk, yang kecil, yang besar, yang lanjut usia tu, yang umur 50 tahun tu pun takut hantu. Betul tak? Betul. Atuk seorang tak takut hantu. Atuk masa kecil-kecil dulu, Atuk berani. Macam cucu Atuk dulu. Orang kata kalau nak tengok hantu, ambil kain yang buat mandi manyak tu kan. Mandi manyak tu, kain putih tu, sarung tangan tu, ambil jemur kering-kering, bakar, jadi abu, ambil abu, sapu kening. Atuk buat.
Atuk buat. Pasal apa? Nak tengok hantu. Sebab atuk tak pernah nampak hantu. Orang kata takut hantu. Macam mana hantu tu? Atuk buat. Atuk pakai sini, tengok-tengok. Tak nampak hantu pun. Atuk pergi kubur. Pergi kubur. Pergi, 3 orang pergi kubur. Sampai dekat kubur, atuk cabut dulu. Pasal apa? Takut juga. Soal atuk hari ni, kenapa dia takut hantu? Itu soalannya. Ustaz Zamri kata takut siapa? Allah. Habis kenapa takut hantu? Siapa hantu tu? Ni atuk cucu atuk depan sana tu. Siapa hantu tu? Sebenarnya bukan hantu. Orang Kedah kata hang tu. Apa dia? Hantu. Hang tu. Hantu mana ada? Yang ada ialah syaitan-syaitan. Maka sebab tu Allah kata, jangan takut syaitan. Takut siapa? Allah. Tapi kenapa kita takut syaitan? Ya? Yang kita kata hantu tu sebenarnya bukan hantu. Dia adalah syaitan. Ya? Pernah nampak syaitan tak? Tak. Atuk beritahu atuk, ya, syaitan ini sejenis makhluk. Dia tidak ada rupa khas. Dia tidak ada bentuk khas. Macam kita tengok lembu ada bentuk khas tak? Ada. Tengok kambing ada bentuk dia tak? Ada. Kambing ada janggut. Tengok kucing ada bentuk tak? Ada. Dia ada misai. Ya? Tapi jin, syaitan tak ada bentuk. Tetapi ingat, di antara makhluk syaitan ini ada yang Allah beri dia sedikit kelebihan. Apa kelebihan dia? Dia boleh jelma ke alam kita. Dia boleh datang ke alam kita. Maka datang ke alam kita, oleh kerana dia tak ada bentuk khas, dia boleh jelma apa bentuk yang dia nak. Kadang-kadang dia jelma dalam bentuk binatang. Ya? Bentuk belalang. Terbang masuk rumah kita. Orang kata apa itu? Persit. Dengar tak persit? Kalau belalang nampak malam, jangan sentuh. Itu persit, kata dia. Kadang-kadang datang dalam bentuk manusia. Bentuk perempuan, cantik, lawa. Dia panggil apa? Persit. Kalau malam-malam nampak perempuan lawa, kaki tak rapat kat tanah, apa dia? Ya? Tengok kaki tak rapat. Lawa pakai baju kebaya. Pontianak. Oh, dah panggil Pontianak pula. Ya. Pasal apa panggil Pontianak? Tak tahu. Kadang-kadang nampak budak kecil. Ya, mata merah, perut buncit. Bogel, togel. Panggil apa? Panggil apa? Toyol pula. Mana mari toyol ni? Quran tak sebut, hadis tak sebut. Tak pernah Nabi kata, wa inna toyolun. Tak ada. Ya? Kenapa kita panggil toyol? Sebenarnya apa kita panggil toyol ke, persit ke, apa ke, sebenarnya adalah syaitan. Cuma kita pandai-pandai bagi nama. Orang Melayu ni lah. Pandai-pandai bagi nama sangat. Toyol lah, persit lah, langsui, benar lagi. Ya? Kalau dia nampak badan besar, tinggi, orang nampak lah. Atuk tak nampak. Dia nampak orang berdiri besar, tinggi, lengan dia berbulu, mata merah. Dia panggil apa? Lembaga. Lembaga apa tu? Dia panggil hantu raya. Ada dengar tak hantu raya? Ada. Pernah nampak hantu raya? Tak. Dengar kan? Pasal apa? Pasal dia besar. Pasal besar hantu raya. Pasal apa panggil raya? Dia besar. Kita ni kalau buat jalan besar sikit, jalan apa? Jalan raya. Buat balai besar sikit. Balai raya. Buat pilihan besar sikit. Jalan raya. Masya Allah. Semua raya. Nampak hantu besar sikit? Hantu raya. Jadi atuk pesan atuk ya. Hantu ni bukan ada apa. Dia adalah syaitan. Dia boleh buat apa pada kita? Tak ada. Maka sebab tu Allah kata jangan takut syaitan. Takut siapa? Allah. Takut Allah. Tapi kenapa ya kita takut syaitan? Kenapa dia takut hantu? Kenapa you takut hantu? Apa hantu boleh buat? Melainkan kalau kita nampak orang minyak. Takut tak? Tak. Tak takut? Takut. Oh, nampak dia bagi challenge. Mari lawan, mari. Boleh? Nampak orang minyak. Takut tak? Takut. Itu bukan syaitan. Itu manusia. Dia syaitan. Takut pasal apa? Dia rogol kita. Dia cedera. Boleh tak? Itu boleh takut. Tapi kalau syaitan biasa, takut tak? Tak. Takut siapa? Allah. Bila mana takut Allah. Macam kita kata kalau ayah kita ni orang bengking. Dia gang, cengih. Ada tak ayah cucu atuk cengih ada tak? Ada cucu cengih ada tak? Tak ada. Cuba tanya cucu tu sana. Kalau bapak dia orang cengih, dia takut tak? Takut. Habis takut apa dia buat? Apa dia buat? Apa yang ayah suruh semua dia? Buat. Apa yang Allah larang jangan dia? Buat. Pasal apa? Dia takut ayah, betul tak? Maka bila mana kita takut Allah, artinya bukan takut Allah tak nak pukul kita. Allah pernah pukul orang tak? Tak. Kita takut Allah artinya kita tak nak buat sesuatu yang Allah murka. Bila Allah murka, balasan dia apa dia? Neraka. Itu yang kita tak nak. Tapi kenapa hari ni orang tak takut Allah? Dia buat benda berdosa. Ada orang minum arak tak? Ada. Ada orang berjudi tak? Ada. Ada orang meragut tak? Ada. Itu orang tak takut Allah. Tapi orang dia takut syaitan, takut hantu. Ya Allah.
Maka sebab itulah ayat baca tadi, Ustaz katakan tadi, jangan takut syaitan. Takut siapa? Allah. Patuhlah perintah Allah, taat perintah Allah. Itu artinya kita takut siapa? Allah. InsyaAllah mudah-mudahan ingat pesan Datuk ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada cerita ini. Hingga bertemu lagi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.